perjalanan ataupun kejayaan mereka di uh, sebagai konsultan di QM ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Chairul Huda, merupakan moderator pada malam ini, akan bersama dengan anda membawakan 4 orang speaker yang sangat hebat dan mereka sebenarnya baru sahaja pada minggu ini naik ke ranking dealer developer. Dan yang lagi best adalah mereka terdiri daripada suri rumah, pegawai kerajaan, dan ada juga engineer. So kita nak tahu pada malam ini bagaimana seorang suri rumah, pegawai kerajaan yang agak sibuk dengan tugas hakiki mereka, seorang suri rumah yang sibuk dengan menjaga, mengasuh anak kan. Jadi bagaimana mereka membahagikan masa namun masih mampu lagi mengemudi team members diorang, membantu orang lain untuk sama-sama membuat keuntungan dan juga berjaya menjadi dealer dan konsultan di counter metal ni. Jadi insyaAllah kita cuba bahagikan masa dalam masa sejam setengah ini untuk dengarkan perkongsian mereka. Jadi kita akan bersama terlebih dahulu dengan seorang suri rumah. Jadi seorang suri rumah ni bukan main lagi sebut suri rumah, tapi kalau tanya income dia dekat quantum metal ni, sekejap lagi kita dengar. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Speaker kita yang pertama pada malam ini adalah Puan Norliza binti Ahmad Badli yang merupakan seorang suri rumah, mempunyai anak 4 orang dan beliau bermula berkenalan ataupun join quantum metal ni pada bulan Jun 2022 dan naik 2 bulan selepas itulah, lebih kurang 2 bulan, bulan Ogos 2022 dapat capai dealer. Hai, ni bukan main-main ni, ini bukan calon-calon suri rumah ni. Jadi alhamdulillah pada 21 hari bulan yang lepas beliau telah pun mencapai dealer developer, tuan-tuan dan puan-puan, dan road to merchant dah sekarang ni, okey. Jadi saya perkenalkan Puan Norliza. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Liza, boleh buka mic Puan Liza? Okey, Waalaikumsalam. Hai Huda. Ya, apa khabar Puan Liza? Buat skrin kat mana? Alhamdulillah. Dengar tak? Alhamdulillah dengar. Kejap saya mohon lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan, mohon mute. Dah selalu makan. Yeah. Okay. So Puan Liza, boleh tak saya tahu secara kasar lah, macam mana Puan Liza boleh terpanggil untuk bersama di quantum metal ni? Tapi sebelum tu saya nak tahu Puan Liza ni ada anak. Ya Allah. Ada anak umur berapa tahun ni? 4 orang ni. Okey, anak saya yang sulung darjah 3, kemudian darjah 1, nombor 2, nombor 3 5 tahun dan yang bongsu 2 tahun lah. Oh, agak kecil-kecil lagi ni, agak mencabar lagi ni kan. Jadi kita nak dengar lah kejap lagi. Boleh tak sekejap lagi saya akan beri laluan kepada Puan Liza untuk ceritakan bagaimana siapa yang telah membuka hati Puan Liza untuk daftar quantum metal ni. Kemudian bagaimana Puan Liza dari investor terbuka hati untuk dapat income dekat quantum metal ni. Sebab setahu saya Puan Liza ni walaupun sebagai suri rumah, dia dapat capai highest income dia sebulan 6,346. Banyak ni. Ini kalau dalam government sector lebih kurang gaji EO kat 32 ni. Okey, jadi Puan Liza, saya berikan laluan untuk Puan Liza teruskan share dengan kita orang bagaimana perjalanannya dan capai DD ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya perkenalkan diri dulu saya ya. Nama saya Norliza. Boleh panggil Liza dia. Liza, so saya umur esok genap 35 tahun. So birthday saya esok.
So dia adalah hadiah, maksudnya reward. Okay, sebagai reward untuk diri saya lah. Capai gila developer, dia hari birthday saya lah. Okay, bulan birthday saya. Okay, so saya asal orang Perak. Okay, selama Perak. And then saya ada 4 orang anak. Yang tadi saya dah beritahu ya. Anak saya paling bongsu 2 tahun. Dia perlukan, masih perlukan saya lah. Maksudnya saya kena tak boleh berenggang dengan anak bongsu saya tu. Okay. So, okay, macam mana saya bermula di quantum metal? Happy birthday, Puan Liza. Terima kasih. Okay, so saya bermula sebab saya tercari-cari platform untuk simpan emas. Sebab sebelum ni saya ada buat bisnes online. Okay, bisnes online. Macam-macam saya buat bisnes online sebelum ni. Tapi saya memang cari platform untuk simpan emas. So sebelum ni saya pernah tanya pasal dekat Public Gold. Dia serendah 100. So saya macam, oh nanti dululah saya cakap. Okay, dan saya terpandang satu iklan lah. Okay, saya punya referral iaitu Hani, dealer Hani. Hari-hari dia non-stop sharing pasal quantum metal. And then saya terbaca yang mengenai serendah RM10. Saya macam teruja. Simpan emas serendah RM10. Sebab saya sendiri rumah, saya tak ada income yang banyak. Okay, terima kasih semua yang wish birthday. Okay, so terus saya PM Hani, okay, my referral dekat dia punya Facebook lah. Then saya cakap saya nak tanya apa itu quantum metal kan, sebab hari-hari dia cerita benda yang sama tau. So saya macam apa quantum metal ni? Then dia cerita saya daripada A sampai Z lah. Saya cerita, kemudian saya cakap okay, saya nak register. Saya tak banyak soal dia, saya terus cakap saya nak register. Bila saya register, dia cerita and then saya terus buat pembelian RM10. So macam teruja sebab saya beli emas serendah RM10 di quantum metal. So lepas tu Hani cerita pula mengenai introducer. Okay, introducer tu di mana saya dapat cashback. Saya dapat commission extra gram emas bila saya buat pembelian emas daripada saya akan dapat extra commission. So saya cakap saya nak jadi introducer lah. Lepas tu the next day-nya saya pun terus upgrade, saya buat pembelian 3 unit GE5 sebab saya tak ada modal sebesar yang GE10 tu. So saya buat paling rendah, paling minimum GE10, GE5 3 unit. Terus upgrade jadi introducer. Okay. So lepas tu Hani cakap okay, setiap hari atau dalam setiap minggu tu ada kelas. So Liza boleh join kelas. Masa tu saya join kelas Angel Group tau. And then bila masa masuk group tu, saya masuk kelas tu, mereka cerita last part mengenai career iaitu dealer consultant. So saya tertengok dia punya commission. Okay, commission sebagai dealer. Saya cakap, wow, banyaknya kan commission sebagai dealer consultant. Saya cakap, saya cakap menarik sangat. Okay, so saya tanya Kak Aini kan, macam mana nak jadi dealer. Okay. Kemudian saya tertarik dengan mengenai proxy tu. Saya sekurang-kurangnya kita register ahli keluarga kita partkan pembelian GE10 under kita punya proxy. Okay, saya cakap saya nak jadi dealer lah. Ni cara yang paling cepat saya cakap. Saya beritahu kat suami, saya nak jadi dealer. Tapi saya nak mohon dia jadi proxy saya. Kemudian dia tak benarkan. Dia tak setuju. Dia kata no. Awak kena usaha. Saya macam menangis. Saya cakap, saya tahu, okay, saya tahu ni bukan maksudnya apa bukan rezeki saya waktu tu saya nak jadi dealer on the spot, on the month lah, maksudnya bulan 6 tu juga saya nak jadi dealer. So awak tak izinkan. So saya redha, saya cakap okay, ni bukan masanya lagi. So suami cakap awak usaha dulu, nanti last maksudnya nanti baru awak
minta tolong saya. So saya cakap okey, saya terima. Sambil air mata berderu tahu sebab saya dapat rejection macam tu. So saya cakap okey tak apa, saya usaha. So saya non-stop buat sharing. Okay, saya non-stop. Hari-hari saya post pasal emas. Saya hari-hari and then setiap minggu saya join kelas. Saya nak fahamkan sebab saya nak berkongsi. Takkan saya nak cerita benda yang kita tak faham kan. So Liza fahamkan dan Liza berkongsi. Hari-hari share dekat Facebook, WhatsApp status. So saya usaha dan sampai satu masa hujung bulan 7 saya punya gila, iaitu masa tu Lily update kepada saya total production saya dah 15k. Saya cakap, wow, 15k siapa yang beli ni kan? Sebab bila kita punya introducer sama introducer kita tak dapat nampak list pembelian mereka kan. So saya cakap 15k dah separuh. So saya cakap, saya pergi minta tolong lagi sekali dekat suami saya. Saya minta restu dia, tolong ini, dia lah, apa saya kata akhir, saya minta tolong dia. So saya cakap, boleh tak awak jadi proxy saya untuk saya naik dealer, sempat lagi separuh, lagi 15k. So dia setuju, alhamdulillah. Masa tu saya dah ada team dan saya minta tolong suami belikan part under dia lah. So saya 20 bulan 8 tu saya terus upgrade jadi dealer. So saya jadi dealer ni secara organik dan proxy. Campurlah, saya tak sepenuhnya proxy pada suami saya. So lepas tu saya jadi dealer dah hujung bulan 20 bulan 8. So 31 Ogos tu bila 1 September saya download dia punya apa? Slip payout statement kan. Saya tunjuk dekat suami saya, ni adalah saya ni commission selama 13 hari, RM2,020. Dia terkejut. Wow. Commission selama tak sampai 2 minggu, RM2,020. So dia macam, betul ke? Saya cakap inilah yang saya nampak peluang yang luar biasa dekat content metal. Sebab tu saya minta tolong awak sangat-sangat masa tu. Saya nak commission sebagai dealer, sebagai introducer. Selepas tu dia dah tenang, so dia macam percaya pada saya. So suami saya support sepenuhnya lah. Walaupun masa tu ada orang ataupun family yang agak macam membantah lah sebab masa tu kan viral, masa hujung bulan 8 tu, 9 tu viral yang content maintenance scammer. So saya dapat juga tempias daripada viral tu kan. So suami saya diam, dia tahu apa saya buat. Dia nampak yang income saya dapat tu. So masa tu dia punya account tak untung lagi, yang saya part G10 tu tak untung lagi. So saya cakap sabar, memang saya beli masa tu harga tengah tinggi. So saya cakap akan bagi balik, saya cakap kan. So dia percaya pada saya. So dan bila bulan berapa bulan 1, bulan 2 tu, masa tu harga emas naik, saya dah pulangkan balik modal dia yang dia beli G10 tu. So dia dah percaya 100% sebab duit tu tak burn. Sekali dapat dan sekali dapat keuntungan. So alhamdulillah saya continue lagi lah sampai sekarang. Dan bila saya dapat achieve DD, dia lah orang pertama saya bagi tahu dia, saya dah achieve dealer developer. So macam dia macam wow, dia maksudnya saya buat betul-betul. Saya cakap once saya jadi dealer saya akan buat betul-betul. Cuma saya perlukan pertolongan masa jadi dealer tu je. So dia restukan. So macam alhamdulillah saya jadi DD ni saya macam puas hati sangat sebab saya usaha dulu. Saya tak sepenuhnya sepenuhnya bergantung pada dia lah. So saya usaha dulu, saya buat cara yang betul lah. Bukannya terus minta dekat dia macam tu. So saya bersyukur perjalanan saya ke DD ni dipermudahkan. Sebab
salah satu saya punya aim ataupun goal saya nak dapat side income di Quantum Meter, saya nak bagi duit pada mak saya. So segala komisen saya bagi kat mak saya. Boleh tanya kat mak saya, okay, setiap bulan berapa yang dia dapat. Sebab saya dapat kat Quantum Meter ni lebih daripada bisnes saya sebelum ni. Bayangkan paling tinggi 6,000 kan, saya bagi kat mak saya separuh daripada tu. So dia macam banyaknya Liza bagi. Liza cakap, tak, ni memang itu tujuan Liza cari side income dekat Quantum Meter ni mak. So mak terima je. So dia terima je. Dia tak, lama kelamaan dia dah terbiasa dapat duit tu dah masuk dalam akaun dia. So dia dah bila Liza dah cakap je dia kata terima kasih. Sebab sebelum ni dia macam terkejut, dia cakap banyaknya. Lalas dia cakap, okay, terima kasih. Semoga Liza dimurahkan rezeki. Setiap kali dia doa tu, bila Liza bagi dia duit kan, tengok kat payout dia bertambah. Macam itulah keajaiban dia. Maksudnya bila bagi kat mak, kat payout Liza lagi banyak pada tu. So macam keberkatan dan doa pada mak lah. Okay. So Liza puas hati dan Liza rasa bersyukur Liza dah sampai kepada Didi dan Liza akan teruskanlah perjalanan ni sampai ke merchant. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Kan rezeki Allah bagi. Amin. Alhamdulillah. So tahniah Puan Liza kan lagi sekali daripada saya. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada di ruangan Zoom ni, jangan lupa untuk take note apa formula kejayaan speaker-speaker kita pada malam ini insya-Allah. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu saya tulis di ruangan chat poin-poin penting apa yang dibuat oleh speaker kita. Alright, sebelum kita dengar sharing daripada Puan Liza berkenaan dengan bagaimana dia bahagikan masa. Boleh tak Puan Liza kita bagi laluan untuk speaker yang kedua dulu? Boleh? Okay. Boleh. Sebelum kita dengar Puan Liza kongsikan kepada kita bagaimana dia bahagikan masa tu. So saya nak perkenalkan speaker yang kedua iaitu seorang speaker ni yang bernama Puan Rabiza Hasni binti Muhammad. Beliau merupakan seorang pegawai kerajaan lah dan dia bekerja sebagai ketua penolong pegawai daerah. Jadi pengalaman kerja dia 2 tahun dalam lawyer dan berkhidmat sebagai PTD di government sector selama 16 tahun. Kalau tak silap saya lah. Kalau salah tolong betulkan Puan Rabiza. Ya, Jadi betul. Puan Rabiza ni dia bermula pada bulan Jun juga 2022 dan naik dealer pada bulan 11, awal bulan 11. Dan minggu ni juga beliau telah pun mencapai ranking dealer developer. Jadi saya tanya kepada Puan Rabiza apa yang menyebabkan dia dia pun berkongsi dan membantu orang lain untuk untuk dapatkan side income dekat Quantum Meter ni. Dia kata dia nak dapatkan kebebasan kewangan, masa dah fokus kepada keluarga. Jadi dia ada perancangan lah nak pension awal untuk hidup tenang dan damai di samping dia nak tolong lah orang dengan rezeki yang dia dapat. Jadi insyaAllah kita nak dengarkan sendiri berkenaan jalan cerita Puan Rabiza ni sehinggakan dia mencapai Didi ni. Silakan Puan Rabiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Dengar? Ya, dengar. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjadi speaker pada malam ini. Terima kasih Uda. Terima kasih juga kepada Dr. Wirda lah sebab bagi peluang untuk saya share perjalanan saya lah dalam Quantum Meter hampir setahun. Saya mula join QM ni pada 6 Jun 2022. Okey. Macam mana saya boleh join ni? Okey, macam ni. Saya dulu public go dealer. Saya simpan emas, lepas tu saya jadi dealer public gold. Lepas tu sebelum saya kenal Dr. Wirda, saya dah ada staff yang approach saya. Dia kata, Puan join lah Quantum Meter. Lepas tu saya tanyalah dia apa Quantum Meter ni.
Dia kata simpan emas. Lepas tu kita simpan, dia cerita pasal GCA, dia cerita pasal GAE. So saya tanyalah dia balik apa bisnes tu macam mana, tapi dia tak boleh jawab. Dia tak boleh bagi jawapan kepada yang saya tanya. Lepas tu saya kata okeylah, kalau tu tak apalah, nanti saya fikirlah, saya kata macam tu. Okey, kebetulan pada satu hari tu saya tengok Dr. Wirda post pasal QM. Dr. Wirda ni saya friend dengan dia sebab dia dulu pernah bagi sharing pasal atomi. Sebab dia dulu Cell Master. Saya ingat lagi dia Cell Master atomi. So saya friend dengan dia. Lepas tu dia cerita pasal QM. So saya pun saya PM lah, saya tanya QM ni scammer ke? Saya tanya. Dia kata bukan. Kata oh bukan ya. Terus saya kata sebab saya tak pernah join kelas kan. Dia kata okey. Bukan scammer. Okey, bagilah maklumat sikit. Dia pun bagi maklumat, dia bagi link. So saya tak tahu daftar lah. Saya tengok dulu, tengok dulu yang dia bagi link tu, saya tengok, saya study dulu. Dia macam menjawab lah kepada apa yang saya nak tahu daripada staff saya tadi. Jadi saya pun register. Bila register jadi member tu, saya belilah GAE. Saya beli dengan saya tak tahu pun harga emas naik ke rendah ke masa tu, tapi saya kena buat lah sebab saya nak tahu apa yang saya buat kan. Saya pun belilah 1 unit. Masa tu harga dia dalam 62 macam tu lah. 62. Masa tu harga tu tinggi. Tinggi saya pun beli. Beli tu simpan tak naik. Kenapa tak naik kan? Tak apalah, simpan je lah. Simpan. Last sekali masa 2 bulan lepas tu dia start untung. Oh dah untung. Saya kata oh dah untung rupanya. Okeylah, simpan lagi. Dapat untung saya beli lagi. Lepas tu saya tanyalah Dr. Wirda macam mana ya nak detail untuk dia buat side income sebab dia share dia dapat income 4 angka, 5 angka. Macam menarik juga ya buat benda ni. So saya kata tak apalah, kalau gitu saya nak fokus buat dealer lah. So bila saya fokus buat dealer, kebetulan bila saya beli tu harga dah turun. Semakin turun. So saya masa itulah saya beli, saya proxy atas nama husband dan ada jugalah member-member yang join lah masa tu. So saya buat, last sekali saya jadi dealer pada 3 November. 3 November saya jadi dealer. Lepas tu dapat income lah, start daripada situ saya dapat bulan pertama dapat 300, 500, lepas tu 1,500, dia naik. Setiap bulan tu dia naik, lepas tu 3,000, 4,000 dan hari ni complete dah. Saya punya DD, commission dia pun dah tinggi, hampir 8,000 dapat untuk bulan ni. So saya rasa macam banyak juga. Boleh tak saya tahu macam mana Puan Rabizzah buat sharing tu? Melalui media sosial ataupun macam mana? Okay, sharing dia macam ni je. Sebab saya dulu biasa juga jual online ni. Online saya dulu masa saya jadi dealer PG, lepas tu adalah jual atomi dulu sekejap. Lepas tu adalah saya suka dua-dua, online dan offline. Okay, yang online ni saya fokus dua je saya pakai. Saya guna FB dengan status WhatsApp. WhatsApp status saya setiap hari saya akan update. Status WhatsApp tu saya akan update setiap hari dan Facebook saya akan update sekurang-kurangnya 5 kali sehari saya akan post dan 3 daripadanya adalah berkaitan dengan QM. Okay. Yang untuk sharing ni mungkin saya lepas ni saya share lah macam mana saya buat. Saya ada target lah, saya buat target macam mana sebab bila kita ada target tu kita tahu macam mana kita nak kejar kita punya apa yang kita nak capai lah. Okay. Kalau mungkin saya boleh share tips kot. Boleh saya share tips? Sudah. Sila. Memang sangat-sangat bagus ni. Dan audience dekat sini boleh take note tips yang diberikan. Okay. Saya share tips macam mana saya kembangkan saya punya downline. Okay. Pertamanya saya buat yang FB tadi lah. Online, saya akan guna FB 5 kali post minimum sehari. Sebab kalau kita share dekat FB lepas 1 hari, lepas tu kita diam 2-3 hari. Jadi kita
tak menunjukkan kesungguhan kita lah. Jadi orang pun kena, dia ni sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi kalau kita fokus, konsisten, kita share, jadi orang akan tahu, oh dia ni post pasal emas je, pasal emas je. Jadi dia orang tahu. Bila dia nak tanya pasal emas, dia akan ingat kita. Macam tu. So lepas tu salah satu cara macam mana saya cari friend dekat FB adalah saya pergi kepada grup-grup yang grup-grup yang suka labur, yang nak cari side income. Maksud dia, contohnya saya pergi kepada grup Bank Rakyat, saham Bank Rakyat. Salah satunya lah. Saya pergi sana, saya akan pergi add friend. Sebab kita tahu, orang dalam grup tu adalah orang yang mencari side income. Mencari dividen lah maksud dia, nak tunggu dividen kan. So why not, saya pergi add friend dan saya PM dia. PM dia, saya kata, Cik kalau ni lah, saya ada satu peluang untuk share lah. Kalau Cik minat nak tahu. So ada yang respon, ada yang minat tahu, ada yang saya masih follow up, ada yang dah jadi ahli bawah saya. Jadi benda tu menjadilah. Jadi saya boleh masukkan dia sebagai tips untuk tambah kita punya klien lah. Tambahkan downline. Okay, lepas tu merujuk kepada status WhatsApp. Status WhatsApp tu setiap hari saya akan update. Tapi status WhatsApp tu kita jangan update sekali kita update tu banyak sangat. Maknanya mungkin kita update dalam 2-3 post sahaja status WhatsApp tu. So dekat situ kita boleh tengok siapa yang view kita punya status WhatsApp tu. So kita akan aim orang tu lah. So bila setiap kali kita post, dia ada je tengok. Bila kita post, dia ada. Jadi maknanya dia tu adalah orang yang minat sebenarnya dengan kita, tapi mungkin dia segan nak tanya. Mungkin dia macam yalah nak tanya tapi tak tahu. Jadi kita PM lah dia. Kata nak share lah simpan emas RM10 ni. Kalau minat, ada juga yang respon, dia kata boleh lah. Dia kata saya tengok lama dah tapi segan nak tanya. Oh okey. So tak salah lah untuk kita PM dia. Sebab dia adalah dalam orang yang tengah mencari, orang yang nak tahu. Jadi kita share lah maklumat tu dengan dia. So dia pun jadilah ahli. So daripada situ kita dah boleh kembangkan kita punya downline. So downline saya sekarang ni dekat dengan 140. Tu saya pelbagai lah. Ada yang direct daripada offline, ada yang daripada online. Okay. Cara yang keduanya, saya tips kedua lah. Kena selalu buka mulut. Sebab saya bila jumpa orang tu, kita jadi peramah lah. Automatik bila kita tengok orang tu nampak emas je dekat dia. Gitu. Jadi bila saya berjalan, saya akan bawa pamphlet tu. Pamphlet yang tu kan. Pamphlet tu saya bawa. Kadang-kadang saya pergi ke bank, saya dapat cair bank. Jadi ahli. Bila saya pergi kedai jahit, akak yang tukar jahit tu jadi ahli. Pergi kedai kain, orang tu jadi ahli. Jadi bila kita sharing cerita je, dia kata kadang-kadang dia kata pernah dengar tapi tak tahu. So kita share je lah. Jadi tak salah kalau kita nak mulakan introduce benda tu. Kalau dia reject tak apalah. Mungkin tak rezeki dia dan bukan rezeki melalui kita kan. Tak apa. Tapi kekurangnya kita dah approach dia. Tu yang biasanya offline lah. Offline tu saya rasa offline lagi senang sebab kita berdepan dengan dia kan. Lepas tu yang sekarang ni bila saya dah jadi DD ni, saya rasa macam okay, sekarang ni saya kena tolong lagi tim bawah saya supaya dia dapat apa yang saya dapat. So hari ni saya tengok yang payout due saya pun dah bertukar jadi 3.5%. Jadi dah cepat naik. Jadi macam dekat dengan 8,000 dapat tu macam satu hari dapat dekat 500. Banyak juga kan. Satu hari 500 okey lah. Nak hari ni emas turun. Emas turun kita update emas turun. Siapa ada bajet belilah. Kita tak paksa tapi biasanya sebagai makluman lah. Sesuai untuk buat simpanan. Untuk mulakan simpanan. So atas bajet sendirilah saya kata kalau beli. Tapi cuma kadang-kadang kita buat benda ni kan kita niat. Kata kalaulah bila kita share, dia terima, dia dapat manfaat tu. Kalau dia tolak, bukan rezeki dia. Tapi kita keep sharing je. Supaya dia dapat lah. Kadang-kadang kita kesian sebab kita rasa
kita rasa kita boleh tolong dia tapi dia tolak. Tapi nak macam mana kita ada approach dia kan. Tapi kalau dia nak, nanti dia akan cari kita balik lah, sebab kadang-kadang tu dia dengar daripada kita. Dia dengar daripada kita, dia akan cari kita balik. So bila setahun dah saya dengan QM ni, macam kawan-kawan yang saya PM apa semua tu adalah daftar, dia nak tahu kan. And then satu lagi target, setiap hari saya buat sekurang-kurangnya ada satu ahli baru dalam grup saya. So macam mana saya dapat ahli tu, macam itulah saya buat supaya bertambahnya downline. Kalau tak bertambah, jadi kita kena stop kan. Jadi kita pun tak syok bila tak ada ahli baru kan. So kita target satu hari sekurang-kurangnya kena ada satu member baru. Tu saya fokus untuk kembangkan downline. Sebab bila downline kita dah kembang, insya-Allah lah income tu memang boleh, tapi kita nak kukuhkan kita punya grup. Dengan cara itulah saya buat. Yang tu yang sharing saya, tip saya lah. Yang lain-lainnya okey. Saya share jugalah kenapa saya bersungguh sangat nak buat nak buat QM ni kan. Okey, satunya memang saya nak kebebasan kewangan. Memang saya nak kebebasan kewangan. Sebab macam ni, sebab saya dulu saya 16 tahun dalam servis kerajaan. Lepas tu saya 8 tahun dekat Sarawak. Saya dengan husband saya lah dekat Sarawak. So kami pindah. 2016 kita pindah ke Perak. Saya ke Perak, tapi husband saya ni nature kerja dia dia timbalan pendakwa raya. Dia dulu magistrate, sekarang ni timbalan pendakwa raya. Kerja dia yang akan berpindah-pindah. Dia kena 3 tahun, lepas tu 4 tahun tukar-tukar. Jadi selama kami pindah ni dah 5 tempat. Dah 5 tempat dia pindah ke Pahang, Putrajaya, balik Gerik, lepas tu dekat Ipoh. Jadi last kali sekarang ni kat Ipoh lah, baru balik Ipoh. Jadi bila PJJ ni kami rasa macam susah sebab dia akan melibatkan masa dia travel balik, hujung minggu balik daripada Pahang. Lepas tu kos yang ialah bila berulang ni dengan kos minyaknya, maintenance kenderaan, rosak, repair. Jadi gaji pun ada, tapi benda tu kena ada dalam bajet yang menyebabkan kita rasa macam penatlah dengan kos, dengan masa. And then bila dalam keadaan gitu dia letih, tak ada masa dengan anak-anak, dengan family. Jadi masa dia tak ada kualiti lah. Sebab kita faham dengan tekanan kerja dia apa. So salah satu kenapa saya nak buat QM ni adalah saya nak capai kebebasan kewangan supaya saya boleh pencenkan suami saya tu. Bukan pencen saya, pencen dia kan. Pencenkan dia dulu. Bila dia pencen, barulah kita boleh fokus buat benda lain lah. So dia boleh buat part time. Jadi apa-apa yang dia minat lah. Sebab bila tekanan kerja dia tu lebih sangat, dia sekarang ni dah kurang sehat sikit lah. Dia jadi sakit belakang. Jadi efek benda tu lama-lama dia akan jadi efek. Jadi kalau kita dah ada satu pilihan yang baik, satu pilihan yang kita dah nampak, kita grab je lah peluang tu. Ambil peluang tu dan buat betul-betul. InsyaAllah lah bila kita cuba, kita akan dapat lah. So setahun ni dah nampak lah hasilnya. Dan insyaAllah lah kalau dah jadi DD tu, automatik lah kita nak pergi jadi merchant kan. So kita fight untuk merchant. So untuk fight jadi merchant tu, yang inilah, yang downline saya nak train. Kalau saya boleh naik DD dalam masa setahun, saya target under saya naik DD dalam masa 6 bulan. Sebab dia boleh shortcut kepada apa yang saya dah buat. Tu target saya lah. So dalam masa 6 bulan mungkin saya boleh lahirkan 2 DD. Macam tu lah. Adalah target-target yang lain yang saya kena polish jauh ni supaya janganlah buat lambat macam saya setahun. You buat dalam masa 6 bulan. Macam tu. So kalau dia lebih baik daripada kita, alhamdulillah. Maknanya dia boleh. Manfaat dia lebih lah untuk dia. Dan benda-benda ni pun saya share dengan staff-staff saya lah. Sebab benda baik kan. Bila kita niat share benda baik, insya-Allah lah. Yang baik jugalah datang pada kita. Saya rasa tu sajalah. Yang lain-lainnya, apa lagi saya nak share? Ada di ruangan chat yang bertanyakan apa konten Puan share dekat FB tu. Nak tahu konten saya, follow lah FB saya. Gitu. Bagi tahu sikit FB nak apa? FB saya Rabiza Hasni binti Muhammad.
Okey, tuan-tuan Ramai dan puan-puan friend. boleh follow Dekat FB saya memang share. Lepas tu kadang-kadang kalau saya tak sempat kan, malam saya ambil satu post untuk saya post pagi esok. Kadang-kadang kita masuk kerja kan, kita dah fokus dah kan. So kita dah ada dah. Kita punya simpan apa aku nak post. Okey, ni poster ni aku Dia nak boleh post esok schedule pukul kan? berapa. Kita setkan dia. So pagi tu biasa saya akan share pagi, bagilah tazkirah ke doa ke apa-apa untuk sharing saja. Sebab kalau kita asyik cerita mah jauh pun boring juga kan. So kita campur-campur lah dengan kisah-kisah hidup kita, sharing-sharing kita macam tu lah. So saya campur-campur lah. Sebab biasanya kalau kita perasan ke FB kita, kalau kita cerita pasal family ke, pasal apa pun kita buat, ramai je orang like kan. Tapi kalau cerita pasal mas, memang tak ada orang nak like pun. Tak apalah. Tapi sebenarnya orang yang like dekat orang yang like dekat yang kita share ni lain tu, dia orang selalu follow kita je sebenarnya. Sebab dia tahu apa yang kita buat. Tapi tak apalah dia tak follow pun. Tapi kita boleh lagi follow up dengan dia. Dia mengikuti sebenarnya perkembangan kita tu. Cuma dia tak menonjolkan diri. Puan, sebelum kita kembali kepada Puan Liza, saya nak tanya Puan lah, manakala saya nampak Puan ni masa sharing macam ni pun ada anak dekat sebelah kan. So bagaimana Puan bahagikan masa dengan tugas hakiki sebagai seorang suri rumah dan seorang ibu yang tengok dengan ada anak, sekarang anak yang kecil-kecil berapa orang? Anak saya ada 4. Yang kecil sekali 1.5 tahun. Yang ni pun saya minta dengan Uda bagi turn saya dulu sebelum dia mengamuk nak tidur. Okey. So boleh kongsikan tak sikit macam mana Puan bagi masa tu? Dah start yang dah. bagi masa bagi masa tu saya target lah paling-paling pun sharing saya tu dalam masa 30 minit je untuk sharing FB saya tu tak lama sebenarnya. Kadang-kadang kalau saya tak ada idea kan, saya copy je yang sama-sama kita edit sikit. Poster banyak yang kan selalu support group kita kan banyak kan. Post je lah untuk supaya dia orang tahu kita memang kita serius dengan apa kita buat. And then sekarang ni sebab saya ada bibik dah dapat bibik dah. So ada bibik, so saya senang lah tinggal kat dia dan saya boleh fokus jugalah. Balik kerja 5.30 saya terus jumpa. Siapa-siapa nak jumpa, saya tanya juga downline. Siapa nak bawa jumpa siapa, saya pergi je. Saya beri untuk dia, wakil untuk dia. So dia boleh belajar macam mana saya approach prospek tu, and then bila dia masuk ahli bawa dia lah, saya tak ada masalah lah, kata saya boleh tolong. So dia belajar dan saya ajar dia macam mana you nak close. So sesi kopi mengopi lah, balik waktu balik kerja 5.30, time untuk saya buat bisnes lah. Macam tu lah saya buat, sebab masa tu je saya sempat. Bila dia balik rumah memang tak sempat lah. Alright. So terima kasih banyak-banyak Tuan Rafiza atas tips dan perkongsian pada malam ini. Dan so kita nak kembali semula kepada Puan Noliza. Kan Puan Noliza? Ya, saya. So boleh tak kongsikan macam mana Puan Liza ni bahagikan masa? Kalau macam tadi Puan Rafiza dia bahagikan masa dengan cara setengah jam macam gitu kan. Sebagaimana pula Puan Liza yang sebagai suri rumah nak dapatkan semangat untuk kerja, mesti ada jadual juga kan. Kalau tak adanya nak fokus kepada QM. So boleh tak kongsikan sikit? Mungkin ada tips sikit ke? Okey, untuk masa kalau suri rumah, walaupun suri rumah ni banyak kerja tau. So untuk pagi saya tengok anak-anak pergi sekolah kan. So dah habis masak semua. Waktu yang free pukul 9 hingga ke 11 tu lah. So saya akan update WhatsApp status. Dan juga saya buat TikTok lah. Saya buat satu video TikTok. Ada TikTok? Ada. Saya buat satu video TikTok. Video tu saya post dekat semua medium sosial yang saya ada. Facebook, IG saya, IG story, Facebook story, Reels, WhatsApp status. So semua guna video yang sama. Ataupun kalau macam tak sempat buat video, saya ambil je video dekat TikTok tu, saya save dan saya post juga dekat semua medium sosial yang saya ada. At least sehari tu satu video ataupun saya buatlah copywriting yang menarik. Maksudnya ayat santai-santai tapi
dari pengalaman sendiri. Liza cerita based on pengalaman sendiri. So bila kita tulis ayat yang berdasarkan pengalaman, dia lebih sampai. Kalau kita copy paste orang lain, boleh juga. Liza pun selalu juga copy paste orang lain. Tapi bila kita sampai melalui hati kita, dia sampai dekat orang tu maksudnya. So dia macam macam Puan Rabizah tadi. Ya, Puan Rabizah. Dia ada status, WhatsApp status, at least hari-hari kan, dan jangan panjang-panjang kan, maksudnya short video tu pun jangan terlalu banyak dalam satu hari tu. So mereka akan follow kita. Tapi hebatlah Puan Rabiza, dia approach. Liza tak approach mereka yang view tu. Liza sampai satu masa mereka yang PM Liza. Mereka yang setiap hari diorang tengok, dan satu masa dia akan, Liza apa benda yang Han share ni. So dari situ Liza akan buat sesi coaching dengan dia lah. Sebab Liza pernah buat bisnes online juga sebelum ni. Cara sebelum ni Liza approach orang. So Liza tak nak, Liza tak suka caranya approach orang tu. So sekarang ni Liza buat cara macam biasa lah. Maksudnya orang yang PM Liza. So Liza tak adalah stres sangat lah bila kita approach, kadang-kadang mereka reject kan. Itu perkara biasa. Tapi Liza tak nak guna cara tu. So Liza continue sharing sahaja. Dan waktu pukul 3 hingga ke waktu tu anak-anak dah pergi sekolah agama, time tu Liza buat sesi coaching. Mereka yang PM Liza semalam ataupun yang 2-3 hari lepas, mungkin Liza tak sempat nak nak attach kan. So Liza akan tanya, nak buat tak sesi Zoom ni, saya tengah free. So dia orang akan cakap, oh boleh juga. So waktu petang tu saya buat sesi coaching dengan my new client, new investor yang baru join kan. Mereka mesti nak tahu sistem cara guna kan. So time tu lah saya coaching saya punya team. Time tu lah saya cakap siapa-siapa nak ni, dia orang pun free saja. So Liza akan bahagikan masa macam tu lah. Waktu malam memang full dengan anak-anak lah, so tak sempat lah. Kadang-kadang kelas pun tak sempat nak join, tapi Liza akan repeat. Maksudnya kan ada video recording kan. So Liza akan time masak buka lah. Buka sambil dengar masa tu. Macam tu. Tapi kelas jangan stop. Maksudnya kan setiap speaker kan lain-lain kan. Mereka punya perkongsian kan. So join saja, dengar cara mereka sampaikan tu macam mana. So jangan berhenti cari ilmu lah. Macam tu. Alhamdulillah. So kalau tuan-tuan dan perempuan nampak Puan Liza walaupun dia tengah jadi speaker, dia sempat lagi salin nota take note apa yang speaker lain cakap. Jadi daripada pengalaman saya bersama dengan Puan Liza sebelum ni, Puan Liza pernah berkongsi dan nampaklah saya rasa hasil daripada tak putus asa tengok recording apa semua tu, belajar bagaimana Puan Liza nampak perbezaan di antara yang pertama dulu berkongsi dekat sini dengan sekarang, nampak lebih baik lagi. Jadi tahniah Puan Liza. Dan saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Liza dan Puan Rabizah yang telah pun berkongsi dengan kita pada malam ini. Dan saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kerana mengambil peluang malam ini walaupun sibuk dengan keluarga, anak-anak, tapi masih lagi sempat berkongsi. Terima kasih Puan Rabizah dan Puan Liza sekali lagi. Okey. So sekarang ini kita akan perkenalkan speaker kita yang ketiga. Speaker kita yang ketiga ni juga seorang konsultan perempuan, baru juga naik ke ranking dealer developer. Jadi speaker kita yang ketiga iaitu Puan Rosmawati. Puan Rosmawati dah hadir kat sini belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ros. Sudah. Alhamdulillah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ceria. Baru balik kerja ke apa ni? Tak. Okey, Puan Ros ni Ya. Puan Ros dia bermula dia kerja sebagai system developer dan kemudian menjadi senior system analyst dan sehinggalah sekarang ini dia merupakan sebagai service delivery manager
di salah sebuah IT company yang mana beliau menguruskan projek dengan kementerian dan agensi kerajaan, juga hospital lah yang berpangkalan dekat Cyberjaya dan Kuala Lumpur. Jadi Puan Ros ni dia berkhidmat selama 28 tahun lah dalam bidang sekarang ini. Mula sertai Quantum Metal pada bulan Februari tahun ini tuan-tuan dan Ya. puan-puan. Dan Puan Ros ni naik dealer bulan berapa Puan Ros hari tu? Bulan Februari dalam 20 hari bulan, minggu ketiga Februari tu. Okey, jadi dalam 2 minggu tu terus naik dealer kan? Ke seminggu? Dalam masa 2 minggu terus naik dealer. Dalam masa 2 minggu. Dan pada minggu ini beliau telah pun ke ranking dealer developer. Betul Puan Ros? Betul. Tahniah daripada saya. Jadi saya pun semasa saya jemput bagi tahu hasrat untuk mengajak Puan Ros berkongsi pada malam ini, Puan Ros ni agak sibuk lah. Saya ingat masa dia nak naik dealer dulu pun dia PM saya, dia mesej saya. Ish, sibuk. Saya ingatkan suri rumah, rupanya dia bekerja kan. Dan saya agak terkejut jugalah macam mana beliau boleh laju naik ke dealer kemudian ke dealer developer. Jadi kita nak tahu bagaimana Puan Ros ni buat sehingga berjaya capai dealer developer dalam masa yang singkat ni. Jadi Puan Ros boleh tak ceritakan serba sedikit tentang diri dan bagaimana nak capai DD ni? Bagi sikit nasihat kat saya ni. Macam mana caranya? Silakan Puan Ros. Terima kasih Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat dalam sesi Zoom ni. Saya Rosmawati Osman, berasal dari Kelantan, mempunyai 4 orang anak dan bekerja di salah sebuah IT company lah. Dan suami saya government servant lah, bekerja dengan KPM. Dan saya menetap di Bandar Baru Bangi lah. Bagaimana saya bermula dengan QM ni? Actually secara tak sengaja. Pada 10 Februari yang lepas lah, saya sebenarnya on the way balik rumah daripada airport, ambil husband balik daripada outstation daripada JB. So daripada airport tu, semasa perjalanan balik ke rumah, husband beritahu dia nak singgah Putrajaya, nak jumpa kawan. Jadi saya pun follow je lah sebab saya dengan suami kami berdua je di rumah. So anak yang pertama dah berkahwin dan tinggal di rumahnya sendiri di Damansara. Anak yang nombor 2 sedang belajar dekat Mesir. Anak ketiga sedang belajar dekat Dungun dan anak keempat sedang belajar di sekolah dekat Rauk. So saya berdua je dengan husband, so follow je lah. Husband kata nak singgah jumpa kawan, saya follow je. So masa dah sampai di area Putrajaya tu, kami terus menuju ke lokasi yang husband dah buat appointment dengan sahabat dia. Dia tak beritahu saya dia nak jumpa siapa, cuma dia kata dengan kawan, itu je. So saya follow. Lepas tu sampai dekat, kami jumpa dengan kawan husband tu di Starbucks. Rupanya masa nak cari parking tu dia beritahu. Dia kata sebenarnya nak jumpa dengan kawan dia yang introduce QM, dia cakap. So saya diamlah. Sebenarnya bila disebut kataan QM, disebut kataan emas, pelaburan semua, saya dah macam negatif dan saya dah tertutup dah. Macam hati saya ni saya tak terbuka untuk apa-apa pelaburan emas. So bila dia cakap macam tu, saya follow macam sekadar follow sebab takkan saya nak balik sendiri ke apa kan. So saya ikut je. Lepas tu masuk dekat Starbucks. So dia kenalkan dengan kawan dia, Cikgu Liza daripada Kedah ke daripada Alustar. So saya pun duduklah. Kami semeja tapi saya ambil sudut paling tepi. So masa husband jumpa dengan kawan dia, dia beritahu Cikgu Liza nak introduce dengan dia yang upline dan juga yang number yang
nombor 1 lah disebut macam tu. Dia tak sebut merchant ke apa. Yang orang yang paling atas dia kata dalam QM ni, dalam pelaburan emas yang dia baru nak join ni. Actually masa husband diintroduce oleh Cikgu Liza tu pada bulan Januari tahun ni, dia ada mengajak saya jugalah, dan saya bila husband beritahu tentang emas tu, saya terus macam tak berminat nak dengar. Rupanya dalam diam-diam husband register, anak saya yang pertama register, anak kedua pun register. So 2 orang anak ni register under husband tanpa pengetahuan saya. So lepas dah masa sesi berjumpa dengan Cikgu Liza dekat Starbucks tu, saya diintroduce juga, Cikgu Liza introduce kepada Dr. Vida dan juga Cik Alim pada waktu tu. Tapi perbincangan husband dengan Cikgu Liza semua tu saya tak fokus lah. Saya duduk dekat tepi sama meja, dan pada waktu itu saya berbual dengan Cik Alim. So saya berbual dengan Cik Alim, saya tanya QM ni apa, saya tanyalah berkaitan dengan apa yang husband tengah nak tahu tu. So daripada situ Cik Alim dia start dengan cerita dia punya sejarah QM, company QM ni, dia punya HQ dekat mana, cawangan dekat mana, produk-produk yang ada dekat QM, sistem dalam QM secara umum. Lepas tu daripada penerangan tersebut, saya makin tertarik. Masa tu saya tengok Dr. Vida dengan beberapa lagi ada rakan-rakan lain lah, dan saya tak kenal rakan-rakan lain tu. So saya berdua dengan Cik Alim je masa tu. Lepas tu saya tertarik dengan penerangan secara ringkas oleh Cik Alim. So saya tanya, lepas satu-satu saya tanya, dan Cik Alim start beritahu produk-produk dalam quantum metal. Dan daripada apa yang Cik Alim cerita tu, daripada GSA, GCA, GAE tu secara ringkas tu, saya tertarik dengan GCA sebab memang berkebetulan pada waktu tu saya sebenarnya dalam 2-3 minggu sebelum tu lah, dalam bulan Januari macam tu, actually macam akhir tahun lepas lagi lah, saya dah mencari satu solution, saya apa yang saya boleh buat untuk saya nak kurangkan hutang saya. Saya ada loan rumah tu rumah yang saya tersilap beli, harga 400,000 lebih, dan saya tak duduk. Dan saya kena bayar 2,000 lebih bulanan. So ada berbaki 300,000 lagi macam tu, dan saya juga buat personal loan. Di tempat saya bekerja, kami ada satu koperasi lah, lebih kurang macam ASB juga, tapi dividen dia lebih baik daripada ASB. Jadi saya buat loan untuk penuhkan dia punya, dia ada macam seorang boleh 250,000. Sebenarnya sebelum tu saya nak masuk yang saham di Bank Rakyat, tapi sebab susah, jadi saya penuhkanlah saham yang dekat tempat saya bekerja tu, dan awalnya dulu dividen agak tinggi lah. Antara yang kalau yang dalam Malaysia ni, yang ke dalam ranking 3 ke atas lah, LTAT, Bank Rakyat dan dia lah. 18%, 17%, 16% dan tak kurang daripada 15%. Tapi sejak 5 tahun yang lepas, dividen dah tak macam tu. Jadi saya tak nampak macam duit yang saya simpan dalam tabungan tu boleh generate income yang banyak untuk saya selesaikan hutang saya tadilah. So bila saya tertarik dengan produk GCA tu, saya dah semakin minat. Sebenarnya Cik Alim cerita secara ringkas je, tapi saya sangat tertarik dan mengingatkan saya 2 tahun yang lepas, kawan saya dah introduce, dia cakap dia dah selesa dengan pelaburan emas ni, dia cakap dia dah tak nak buat benda lain dah, dia cakap dia selesa. Dan saya teringat kawan saya yang 2 tahun lepas pernah cerita, tapi waktu tu saya cakap saya tak bertanya lah, maksudnya dia cerita je dan tak ada bukan two way communication. Jadi saya tak berbalas tanya sebab dalam fikiran saya tak ada extra income untuk saya nak beli emas. So macam mana saya nak dapat, saya tak nampak pelaburan emas yang macam mana untuk nak generate income saya. Dan
kawan saya pun bila saya tak bertanya, dia pun tak bercerita. Dan selepas saya jumpa dengan Cik Alim, keesokan harinya tu saya register. Hari Sabtu tu saya register 11 hari bulan 2. Saya beli satu GAE 10, satu unit. Saya try beli GSA RM10 dan saya try buat GSA RM150. So saya try tiga-tiga produk tu dan bila hari Isnin tu, hari Isnin, Selasa, Rabu tu saya kontak semula dengan kawan saya yang introduce saya dulu. Saya tanya yang emas yang di-introduce tu apa. So dia cakap QM dan dia daripada Angel Group lah, dia baru cerita. Maksudnya selepas 2 tahun tu, maksudnya lepas jumpa Cik Alim tu baru saya tanya dia dia punya pelaburan emas tu pelaburan emas apa semua kan. So dan salah seorang kebetulan jugalah kawan saya tu, suami dia adalah sahabat kepada salah seorang speaker malam ni juga. Ni pun secara kebetulan saya baru tahu juga. Okey, pada waktu minggu yang berikutnya tu kan saya register hari Sabtu dan minggu hari Isnin, Selasa, Rabu tu saya share lah dengan 2 orang kawan office. Kawan office saya ni kami actually kita dalam kerja dalam IT, dalam IT company. Kita terlibat dengan develop sistem, dengan semua yang related dengan sistem kan. So masa kita ni memang sibuk je, maksudnya seharian kita memang kerja je, tak sempat nak bercakap. Jadi WhatsApp through WhatsApp, lepas tu communication kita macam tu je. Dan salah seorang kawan saya tu berminat dan yang seorang lagi ni pun berminat, tapi dia bercerita dengan syarikat-syarikat pelaburan emas yang sebelum ni yang macam scammer ke macam tu lah. Salah satu tu dia sebut Tok Belagak, satu lagi tu Geneva Gold. So sebab saya kan tak pernah berminat dengan emas, saya tak pernah tahu. Itu pertama kali Tok Belagak tu apa semualah. So kawan saya tu dia dah tahu banyak lah dan dia pernah dia ada duit banyak dan dia pernah banyak kali kena tipu lah, macam dia invest 30,000 dekat sini tapi tak dapat. Banyak dia kena. Kalau saya sebut nama-nama tu pun kita dah biasa dah dengar dalam TV dan pernah dah orang-orang yang ditangkap lah dalam pelaburan-pelaburan tu. Macam salah satu tu Mega Fund tu yang melabur lepas tu dapat duit banyak juga macam tu. So bila saya dapat feedback yang negatif daripada kawan saya satu unit GAE 10 RM10 QM, RM10 GSA dan RM150 GCA. Itu je dalam masa seminggu tu. Saya tak tambah apa-apa dah sebab bila dapat negatif tu saya rasa macam betul ke ni kan. Lepas tu saya refer dengan suami. So suami saya dia refer kepada salah seorang penasihat di Bank Muamalat, penasihat syariah Bank Muamalat yang terlibat secara langsung dan dia melihat sendiri sebab QM ni membekal emas kepada Bank Muamalat dan beliau juga pernah pergi sendiri ke Australia melihat Perth Mint tu yang akan yang disupply kepada Bank Muamalat tu. So bila saya dapat makluman yang berkenaan, saya jadi semakin yakin dan saya rasa macam QM ni bukan scammer. So dah berlalu lah, minggu yang pertama tu dah berlalu. Dan sebenarnya masa pertemuan dengan Cik Alim pada hari Jumaat tu, Cik Alim ada terangkan kepada saya dia punya kerjaya dalam QM juga. So selain daripada introducer, dia terangkan juga kepada saya untuk dealer. Dan dealer ni dia kata ada 2 cara, nak jalan cepat ataupun nak cara lambat. Dan saya berminat yang cara cepat tu. Jadi lepas dah kiranya seminggu berlalu tu saya tak buat apa-apa dengan satu unit GAE tu je. Lepas tu bila dah dapat
Ustaz Dr. Hafiz yang Bank Muamalat tu, dia bagi tahu yang dia pun pergi sendiri ke Australia tengok Perth Meme semua tu, saya dah jadi yakin dan saya tertarik dengan yang Cik Alim kata ada cara cepat. Lepas tu saya juga kontak Cikgu Liza, saya punya yang introduce suami. Sebenarnya dalam masa seminggu tu saya kontak juga, saya WhatsApp juga Dr. Vida. Semua saya kontak. Saya WhatsApp juga dengan Huda. Sebab saya mencari-cari macam mana saya nak capai apa yang saya nak, dan saya ni seorang kalau dalam kerjaya pun kalau apa-apa yang saya nak saya akan cuba dapatkan walau cara macam mana pun. So saya nak cara cepat dan anak saya dah 2 orang bawa husband, lepas tu ada seorang lagi saya register under saya, lepas tu yang 2 orang kawan saya tu, kawan office pun saya register bawah saya. Lepas tu saya register kakak dan register satu. Saya rasa saya tak cukup 2 orang kot masa register tu. Cikgu Liza bantu saya bagi 2 orang. Cakap, Liza, Kak Ros nak jadi dealer, tolonglah buat macam mana. Kak Ros ada duit. Tapi Kak Ros tak ada orang. So Liza kata, tak apa Kak Ros, Liza tolong. So dia bagilah 2 orang cikgu kawan dia yang nak join QM, registerkan pada Kak Ros. Dan Kak Ros keluarkan dalam 40,000 duit simpanan Kak Ros dalam koperasi XX tu. Kan Cik Alim terangkan bawah tu kena ada 5 orang dan total share ada berapa. So Kak Ros ada seorang anak yang 18 tahun ke atas tu, ada seorang lagi. So semua tu Kak Ros invest atas nama anak tu lah. Dan dalam masa daripada tarikh daftar tu, dalam masa 11 hari kot Kak Ros jadi dealer. Lebih tak sampai 2 minggu lah. Dan Kak Ros tak buat apa ni, macam sharing macam orang-orang lain udah. Sebab tak sempat. Cuma apa yang Cikgu Liza bagi tahu, kita jangan stop sharing. So Kak Ros start lah dengan WhatsApp, dekat WhatsApp status. So daripada WhatsApp status tu lah ada kawan-kawan yang berminat, dan Kak Ros tak approach mulut juga pun. Lepas tu ramailah yang register dengan Didi, macam mana naik Didi? Okey. Macam mana naik Didi? Okey. sebab Bila Kak Ros untuk naik ada Didi ni kena lahirkan 5 dealer. 5 dealer, betul nak lahirkan 5 dealer. Dan daripada Kak Ros dapat Didi daripada dealer dapat Didi tu dalam masa 2 bulan setengah macam tu kan. Masa dalam bila Kak Ros dah dapat dealer, bila buat sharing dekat status, yang kontak tu sebenarnya kawan-kawan sekolah rendah. Kawan-kawan sekitar kita tak ada yang berminat. Jiran kita pun tak ada yang berminat. Adik-beradik kita pun tak ada yang tanya lagi. Dan Kak Ros tak nak buka mulut sebab Kak Ros tahu adik-adik Kak Ros memang pelabur emas tegar. Dia orang dah 2-3 tahun dah ada dengan syarikat emas yang sebelah tu. Belas-belas ribu dia beli, tapi Kak Ros tak tahu cerita dapat pulangan macam mana. So Kak Ros ada 1, 2, 3 orang adik, 4 adik ipar memang dah melabur dengan emas ni dah banyak tahun. Yang seorang lagi ni pula suka beli emas fizikal yang hiasan, memang banyak. Kak Ros ni memang tak minat. Tapi mak Kak Ros dia seorang peminat tegak emas. Duit mas kahwin kita orang, dia paksa suruh beli emas. Jadi kita macam benda itu kita tak suka. Dan Kak Ros pernah dapat jadi staff terbaik. Kak Ros dapat staff terbaik, hadiah 4,000. Dia pun disuruh beli emas. Kak Ros belilah rantai tangan emas tu. Walaupun tak suka sebenarnya. Tapi sebenarnya hari ni Kak Ros sangat bersyukur, Kak Ros sangat berterima kasih mak yang memaksa tu. Rantai tangan Kak Ros yang hadiah company bagi staff terbaik tahun 2001 tu 4,000, masa tu gram 40 gram RM40 rasanya 1 gram. Dia punya nilai berat emas Kak Ros tu 50 gram lebih, 55 ke 56 macam tu. Akhir Disember tahun lepas Kak Ros balik Kelantan, kat kampung di Kelantan, masuk kat kedai emas 14,000 macam tu. Anti kedai emas tu nak kan Kak Ros cakap mahalnya emas sekarang kan. Kak Ros memang tak minat nak beli-beli banyak-banyak, tapi adik-beradik memang suka. Dan lepas Kak Ros jadi dealer, Kak Ros pun macam bersembang-sembang balik kan, berkumpul. Lepas tu barulah adik seorang-seorang minat nak join yang QM ni. Dan
Kenapa, macam mana dapat dengan cepat? Sebab adik-adik pun cakap Ros, semua dia orang nak shortcut, dia orang nak dealer. Sebab kita tahu bila dealer, Kak Ros sebenarnya nak dealer tu, kita tak target orang lain tahu dah. Tak target orang, kita nak ambil orang lain untuk jadi bawah kita banyak-banyak macam tu. Kak Ros target untuk diri sendiri je. Maksudnya Kak Ros nak generate income untuk Kak Ros punya, kan tadi Kak Ros simpan duit kat koperasi XX tadi tu. Setahun dapat 7%, 8%. Tapi bila dengan GAE ni Kak Ros nampak macam dia punya gandaan tu lagi tinggi. So masa Kak Ros mula-mula terminate pelaburan GAE Kak Ros, 5 unit Kak Ros beli dalam masa 4 hari dapat 400. Sangat excited sebab tak pernah dapat macam tu. Tapi dan bila kira sebenarnya baru 4.5% dan Kak Ros terminate tanpa tanya husband. Tanpa tanya dekat dalam grup ke, tak tanya siapa-siapa sebab sangat excited. 4 hari dapat RM400. Banyak dengan 5 unit. 5 unit dalam berapa ribu tak ingat. So Kak Ros terminate, Kak cakap siapa nak bagi 4 hari dapat 400, Kak cakap macam tu. Lepas tu husband kata sayangnya sebenarnya boleh, dia tengah naik kan, emas tengah naik. Lepas tu okey lah, yang tu dah jual. Lepas tu yang lain tu Kak Ros pun macam hold dulu. Dan yang lain-lain tu Kak Ros jual antara 15 hingga 19% ke atas. Itu yang pada waktu tu lah. Dan masa yang naik yang kali kedua tu, sebab sehingga sekarang daripada Februari sampai Mac ni, yang Kak Ros beli GAE macam dah kali ketiga lah, yang dah 3 kali kita boleh jual dapat keuntungan lah. Yang kali pertama tu, yang 5 unit pertama dapat 400 je, tapi unit-unit yang lain Kak Ros dapat antara 15 hingga 19%, tapi lepas tu ada beli lagi dapat 22% hingga 28% macam tu. Dah semakin pandai lah. Tengok dalam grup dia orang sharing dah ada dapat 35%, 45%. Cakap kita dapat 10%, 11% pun macam dah seronok kan. Lepas tu yang masa kali kedua naik tu, masa emas harga 60 tu dah. Sebab masa Kak Ros start tu harga 58, 59. Lepas tu Kak Ros dah jual kan naik tu. Masa yang harga 60, 61 tu Kak Ros tak beli. Jadi pada waktu yang emas naik 64, 65 yang kali kedua tu, Kak Ros tengok je orang jual. Tak beli. So, kan tak beli. Ya, dan lepas tu baru Kak Ros beli semula masa harga dah 64, 65. Dan hari tu dah tengok dah ada untung 11%. Tapi sebab dah pandai sikit lah. Sebab duit tu kita bukannya nak pakai pun. So, biarlah dulu 11% tu sebab Kak Ros target 15 ke atas lah. Dan maybe Kak Ros rolling je modal yang sama. Dan maybe boleh buat 4-5 kali ke setahun macam tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ros kerana berkongsi dengan kita pada malam ini. Dan sekali lagi saya nak ucapkan tahniah di atas kejayaan untuk ke ranking DD. Jadi udah. Just nak nak share Kak Ros punya. Ya, silakan. Kak Ros punya orang kata highest income. Kak Ros punya analogi lah. Analogi Kak Ros ni kan, sebab macam kalau Kak Ros tengok orang lain, jadi DD ni dia orang dah bermula dengan dealer yang income konsisten 4,000 setiap bulan, ada yang 4 angka setiap bulan ataupun 5 angka setiap bulan kan. Tapi Kak Ros bukannya dalam kategori dalam grup tu. Kak Ros ni tak tahulah betul ke tidak analogi yang Kak Ros buat. Kak Ros ni umpama macam buat rumah tol dulu, lepas tu baru nak bina lebuh raya dan baru nak cari jalan-jalan kecil yang nak menghubung ke lebuh raya tu supaya banyak kereta masuk kat lebuh raya tu. Kak Ros punya analogi macam tu lah. Okey, udah. So untuk orang lain apa nasihat Kak Ros? Untuk orang lain maksudnya yang kawan-kawan kita yang nak ke dealer dengan DD ni. Okey, yang pertama kita kena betulkan niat. Maksudnya macam kita tengok bila kita dapat dealer, kita dapat DD, kita dapat jana income yang banyak lah. Dan Kak Ros sangat terkejut. Sebenarnya lepas Kak Ros dapat dealer Februari hari tu kan, lepas dalam 11 hari, 12 hari Kak Ros register, Kak Ros dapat dealer. Dan Februari tu income Kak Ros sebab ada beberapa hari, 3-4 hari sebelum akhir bulan, Kak Ros dapat 125 USD. Ni yang kata SM Fairuz, payslip kita dalam USD kan. So Kak Ros pun ada payslip dalam USD.
Februari kalau dapat 125 USD, bulan Mac kalau dapat 562 USD, April 653 USD dan bulan Mei yang setakat 25 hari bulan ni dah 2000 lebih USD lah. Dan kita kita kena betulkan niat, kita ingin menjana income yang lumayan di QM, tapi kita kena kita kena menjana juga pahala yang lumayan dengan pendapatan yang lumayan kita tu. So di QM juga adalah platform yang mempunyai solusi yang terbaik untuk membeli, menyimpan dan melabur emas. So kita kayakan family kita dulu dan dalam masa yang sama kita share dengan orang-orang di sekitar kita. Sharing is caring. Huda, thanks. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Kak Ros. Sama. Alright, tuan-tuan dan Assalamualaikum. puan-puan, Waalaikumsalam. Kita dah pun bersama 3 orang speaker dan kebanyakan daripada mereka, resipi kejayaan mereka orang konsisten buat sharing. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak dengar speaker yang keempat ni adakah ianya sama ataupun ada kelainan. Sebab lagi seorang speaker ni seorang yang ada kerja hakiki juga dan kita nak tahu bagaimana dia boleh capai DD sehingga minggu ini dia dah capai DD. Alright. Untuk puan yang bertanyakan di ruangan chat, boleh tak terang macam mana nak achieve step level dalam QM ni? So untuk Puan Nurul Huda boleh dengarkan rakaman ataupun tunggu sharing pada hari Rabu. Semalam berkaitan dengan reseller. Reseller ni dia akan berkongsi macam mana nak capai dan apa ranking yang ada dekat quantum method ni. Alright, so kita akan teruskan bersama dengan speaker yang seterusnya. Seorang engineer. Jadi Tuan IR Haji Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan IR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Udah? Alhamdulillah dengar Tuan IR. Sekali lagi dapat berjumpa di ruangan Zoom bersama dengan Tuan IR ni. Seingat saya sebelum ini Tuan IR pernah berkongsi dengan kita semua di ruangan Zoom ini berkaitan dengan know your product. Jadi kat situ saya ada dengar sedikitlah berkaitan bagaimana Tuan IR ni dia bertanyakan dengan kawan dia bagaimana dia buat due diligence berkaitan dengan quantum metal. Jadi alhamdulillah Tuan IR dah pun capai dealer developer. Saya agak terkejut minggu ni Tuan IR dah mencapai dealer developer. Tahniah sekali lagi untuk dari saya untuk Tuan IR. Jadi Tuan IR, kita kat sini nak tahu sedikit sebanyak tentang diri Tuan IR dan juga bila Tuan IR bermula sehingga naik dealer dan seterusnya dealer developer ni. Boleh tak Tuan IR? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kesemua 170 partisipan yang berkesempatan untuk bersama-sama dengan The Gold Club untuk menyertai sesi Zoom pada malam ini. Sesi Zoom pada malam ini sesi santai saja sesi sharing saja. Saya doakan semua kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah dan dimurahkan rezeki. Saya sebenarnya tadi baru habis dari sesi meraihkan jemaah-jemaah haji di surau saya. Jadi sekiranya ada di kalangan kita atau saudara mara kita yang dijemput oleh Allah pada tahun ini, kita doakan mereka semua mereka mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Dan sekiranya kita antara kita 70 pun masih menunggu pilihan kita, saya doakan juga agar tuan-tuan semua dijemput oleh Allah sebagai tamunya dalam masa yang akan datang. Okey, nama saya Azhar. Nama yang dikenali di Gold Cup ni yang diberi nama ialah IR Tuan Haji Azhar. Okey, saya berasal dari Ipoh Perak. Bekerja sebagai seorang jurutera. Tinggal di Shah Alam. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih tahniah kepada Didi Rabiza, Didi Noliza,
dan juga Didi Rosmawati di atas kejayaan puan-puan semua untuk naik pangkat lah kepada Didi. Tadi Puan Rosmawati ada mention pasal ini kenalan saya saya tak tahu. Adakah Puan Ramah? Mana Puan Rosmawati ada lagi ke? Ada orang lain? Ya, saya. Puan Ramah lah yang introduce saya 2 tahun lepas. Okey. Ya, saya Ya. dapat bila sebut mention Puan Ramah tu, ya. Sebenarnya betul. Sebab the reason saya bertanya tu ialah proses sebab betul Puan Rosmawati ialah Puan Ramah ialah suami dia satu boarding school dengan saya. Saya dulu belajar di MRSM. Jadi dia sebenarnya telah menceritakan pasal contometer kepada isteri saya mulanya. Buat setahun lebih lah, saya rasa 2 tahun lepas ke gitu. Jadi isteri saya itu Dila Linda ada cerita sebab saya ni sebagai seorang jurutera ni saya agak kata skeptical pasal benda-benda ni. Memang saya tak berapa, saya agak konvensional lah. I think mungkin as a trained engineer saya ni berdasarkan fact and figures basically. Tapi di izin Allah pada raya tahun lepas, raya tahun lepas, kebetulan 3 hari sebelum raya, kalau ingat kita hari mengejut, itu hari Senin. Jadi saya dijangkiti COVID pada hari Khamis. Jadi saya tak dapat beraya, saya dapat pulang ke kampung. Orang lain semua dapat pulang ke kampung bersama keluarga setelah 2 tahun berkurung ataupun tak dapat pulang kampung. Jadi saya berkuarantin dalam bilik seorang. Jadi macam mana ketika itu bila dah habis idea nak buat bilik tu, saya teringat pasal quantum meter. Sebab isteri saya pernah mention about quantum meter, jadi saya buka notebook saya study. Saya study about quantum meter. First kali yang saya particularly ialah syariah compliance. Jadi sebagai kita tahu memang dia compliant, secara compliant, ada semua pronouncement daripada masa tu. Saya rasa pronouncement daripada ISRA. Kemudian the next thing yang saya study ialah business module dia. Sebab saya pun orang berniaga juga. Saya nak tahu macam mana quantum meter punya business model. Jadi saya study sebab di YouTube sebenarnya banyak informasi mengenai quantum meter. Jadi saya dapati business model dia memang saya rasa amat kata logik lah. Kena ingat tuan-tuan, saya cuba ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kena ingat kita kena pasakkan dalam kepala kita. Quantum meter ni ialah menjual dan beli emas. Itu business model utama. Cuma mereka menyediakan satu platform yang mana kita dapat membeli dan menjual emas. Kalau tuan-puan dan puan-puan semua faham tentang konsep produk-produk yang ditawarkan di quantum meter, semuanya berurusan dengan jual dan beli. Hatta kalau tuan nak buat GCA pun, tuan-tuan kena beli dan baru boleh jual. Begitu juga dengan produk JA. Jadi basic dia ialah jual dan beli. Okey, balik ke cerita saya macam mana saya membuka akaun. Basically setelah saya study tadi, saya dapati semuanya okey, dan saya pun maklumkan kepada isteri saya, jom kita beli emas. Jadi rupanya dia telah membuka akaun quantum meter dengan Didi Mar. Didi Mar ni merupakan isteri kepada guru saya lah, Ustaz Azizi. Itu merupakan imam di Masjid Bukit Jelutong. Jadi saya pun since dia dah ajak saya lama, jadi saya pun berdaftarlah pada dia. Jadi malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada isteri saya, Didi Haslida, yang merupakan referral saya, dia upline saya, dan begitu juga kepada Didi Ma, dan seterusnya Dr. Wida, Datuk Faizal sendiri dan Mr. Bala. Insan-insan ni, Didi Ma, Dr. Wida dan Dr. Faizal dan Mr. Bala. Mr. Bala ni pada BSG Group tak salah saya. Ini orang-orang yang saya pernah berinteraksi secara direct dalam masa proses saya untuk mengenali quantum meter. Okay. Jadi saya mendaftar pada 3 hari bulan 5 2022. Saya rasa lepas raya kot, about that lah, awal raya kot. Jadi daftar, saya mengambil masa selama 2 bulan untuk saya memahami konsep ataupun lebih mendalam mengenai quantum meter. Jadi melalui 2 bulan saya tadi dengan siapa saya ni, memang macam saya cakap, yang saya kenal ialah isteri saya. Jadi isteri saya pun sama macam saya lah, kami baru belajar, kami tak ada knowledge. Yang approach saya bukan macam sekarang ni kan, orang yang dealer ke developer approach saya belajar sendiri. Jadi saya belajar melalui YouTube.
Saya tengok antara yang saya banyak belajar ialah you all tahu Nini Comel. Saya rasa Nini Comel tu bagi penerangan dia walaupun dia orang yang muda tapi dia punya penjelasan dia tu memang agak jelas dan mudah faham. Jadi saya mengikuti beliau, tengok semua YouTube di semua video-video yang dikongsi dan saya juga ikuti BOB dari pihak Angel Group. Masa tu TGC ni tak ada lagi sesi seperti ini. Jadi saya banyak bila berpeluang saya akan sertai Zoom session bersama Angel Group dan BSG Group. Jadi di situ saya menambah ilmu dan bila saya faham pasal konsep ni saya berazam untuk menjadi dealer. Kerana saya faham kelebihan dealer banyak di mana kalau kita baca JE dia paling susah daripada 2% dia dapat ke 7%. Jadi itu satu yang saya rasa amat baik. Jadi tadi saya daftar pada 3 bulan seterusnya saya jadi dealer. Itu pada 3/8/22. Saya sebenarnya family untuk dealer seorang saja, anak saya. Sebab isteri saya dia pun telah mendaftarkan anak perempuan saya. Jadi kita ambil seorang satu anak lah, dia ambil anak perempuan, saya ambil lelaki. Jadi yang the rest yang lain ialah kawan-kawan sahabat saya. Kebanyakannya kawan kerja. Saya ni memang konvensional, saya masih yang ke Gen 2 saya panggil. Gen 2 je ke situ lah. Saya ada Facebook tapi saya tak aktif. Saya tak ada media sosial lain. Jadi apa yang saya buat ialah saya share. Saya share itu pun di kalangan saya ini semua profesional. Jadi kita nak approach diorang tu lain, cara diorang lain. Jadi saya approach diorang cara profesional. Saya tak buat head selling. Saya emphasize on the benefit of the especially hedging the goal for your monthly commitment and product GCA. Sebab saya tak tip saya kalau you nak approach orang macam ni, you tak payah mention pasal quantum meter, you don't have to mention pasal goal langsung. Kita fokus pada ekonomi recovery. Saya rasa mostly kalau you faham pasal produk, you able to explain optionally kepada prospek-prospek kita, mereka akan appreciate. Jangan sebut dua benda, quantum meter tak sebut, gold pun tak sebut. Dua benda ni pantang. Pada saya lah, ini cara saya. Sebab saya, so far saya dapatkan prospek ialah melalui face to face. Saya ingat tak ada seorang pun saya dapat melalui media sosial, tak ada seorang. Semua face to face. Yang mana ada yang melalui kawan-kawan, mungkin ada kawan tu dia kata, Zah, kalau kau betul lah, percaya kau je lah. Based on trust lah basically. Sebab dia know macam mana saya. Saya ni sebenarnya seorang yang amat susah untuk diyakini lah. Diorang tahu macam mana karakter saya. Jadi pada diorang kalau saya ni boleh berkesimpung dalam quantum meter is something yang unik lah. Jadi dia trust me. So they also registered. Tapi then again kalangan-kalangan saya ni pun sebenarnya orang bukanlah kata orang banyak duit tapi maknanya diorang pun bukan yang kata memerlukan extra income. Jadi agak susah sebenarnya untuk meyakinkan diorang untuk membuka account. Okay, seterusnya lambat saya pun start slow. Saya buat part time, part rumatan bila bekerja, berjumpa orang tapi saya ada beberapa tahun untuk tahu. Bila tengok karakter orang, kita tahu dia ni adakah dia ni investor ataupun dia berminat. Jadi saya very selective, saya tak buka semua, saya tak buat selling. Jadi saya tengok bila saya nampak orang tu berpotensi, saya akan share dengan dia. So ada yang terima, ada tak terima, tak terima lah. Saya just begitu sajalah. Okey, itu seperti perjalanan saya. Jadi setelah jadi dealer 3/8 dekat lama, alhamdulillah rezeki pada minggu ni saya layak menjadi dealer developer. So tak ada apa yang saya rasa special. Saya rasa speaker sebelum saya dah banyak dah share dan tips. Saya memang style konvensional. Begitu saja. Sudah. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi tahniah Tuan IR. Tapi sebelum kita lepaskan Tuan IR, bukan mudah nak jumpa Tuan IR berkongsi ni. Saya berkali-kali lah ajak . Alhamdulillah sempat juga Tuan IR luangkan kepada kita pada malam ini. Ini soalan yang agak besar sikit kita bagi Tuan IR, memandangkan cara Tuan IR approach teman-teman pun berbeza sedikit. Boleh tak Tuan IR sentuh sedikit dengan perkembangan ekonomi dunia sekarang ini dan dengan harga emas sekarang ni. Jadi kalau kita lihat kepada semua itu, di mana kesempatan kita selaku pemegang ringgit Malaysia ni untuk ambil kesempatan di atas keadaan naik turunnya emas tu?
Boleh tak sentuh sikit dia pandangan lah Tuan Ayar. Okey, saya sebenarnya bukanlah orang yang layak untuk orang kata mengupas pasal isu ekonomi ni. Memang tahu sedikit-sedikit saja, tapi sebelum tu saya nak menyerulah kepada ramai berapa orang ni, 150 orang ni. Kalau tuan-tuan belum jadi dealer lagi, saya sarankan tuan-tuan cubalah sedaya upaya untuk jadi dealer. Kerana niat saya memula ialah untuk jadi dealer saja sebenarnya. Jadi dealer saja. Memang jadi dealer saja. Sebabnya pada saya bila dealer tu, you dapat benefit of the commission sebanyak 7%, you beli pun dapat about, every time you beli JE kelas 10, you dapat 17.50 US dollar lebih kurang RM70. Terus pada saya satu yang amat besar kalau you tahu dia tahu konsep content metal ni. Jadi kat situ saya menyerulah kepada semua-semua yang belum jadi dealer, make sure you fahamkan konsep content metal ni supaya dengan sendirinya kalau you faham, insya-Allah you akan berjaya menjadi dealer. Macam manalah, cara cepat ke cara lambat apa, macam saya cakap slowly but surely, insya-Allah macam saya juga lambat saya lambat juga menjadi dealer developer dalam masa selama setahun. Sebab saya tu cara yang very conventional. Saya tak guna media sosial, saya tak guna Instagram, personal selling melalui tapi saya ingat saya cuba sebelum saya kupas balik apa yang Trainer Huda cuba saya kupas pada pagi negeri ringgit apa semua. Saya pada awal Januari lalu, kalau tahu semasa celebration of 10 tahun anniversary Content Metal, saya berkesempatan untuk ada breakfast session dengan Tuan Najib Kamari, the previous chairman of Content Metal. Sebab saya pun berkenalan dengan kawan dia, jadi saya dapat kata bersama pagi together di hotel itu. Dia cakap saya cuba mengorek tips-tips lah macam mana hala tuju Content Metal dan macam mana untuk berjaya dalam Content Metal. Dia cakap dengan saya, Azhar, senang saja. Azhar, when you want to promote Content Metal, you have to be a Casanova. Dia kata. Saya pun pening. Isteri saya ada sebelah Casanova. Dia kata, Casanova ni Azhar, jadi you sendiri bila cakap tu orang dah tertarik. As a Casanova ni dia dah macam kata pegun lah kan. You boleh tak payah you convince. Dia kata di Content Metal you tak payah usaha untuk kata tolonglah beli emas ni bagus kan. You jangan buat begitu, dia kata. So saya benda tu masih di kepala saya. Jadi saya faham maksud dia, maknanya Content Metal ni pada dia beliau ada satu syarikat dan platform yang bagus lah basically. You must know the product. Kalau you faham betul-betul apa yang kita dapat sini, insya-Allah. Jadi saya rasa takat niat saya niat saya sebenarnya bila saya tahu manfaat platform content, saya sebenarnya nak bantu kawan-kawan. Antara kalangan kawan-kawan saya yang saya approach dulu awal-awal bila saya faham pasal konsep ni, bila dah faham betul lah bila saya dah mula berani share dengan orang, ialah orang-orang yang pernah pinjam duit dengan saya. Orang yang pernah pinjam duit dengan saya dan tak bayar lagi lah basically. Jadi saya tahu orang susah. Jadi orang-orang ni yang saya approach, saya introduce pasal Content Metal, saya explain melalui WhatsApp lah. Ada yang ambil peluang, ada yang tak ambil peluang lah. Jadi saya rasa apa yang kita sebenarnya, you kena pasang niat tau. Di Content Metal ni kita hendak membantu seramai yang mungkin. Itu yang niat saya pasang. Saya sebenarnya tak kejar komisen. Tipulah saya kata kalau tengok duit tu kan. Tambah jadi ni kan banyak Allah bagi rezeki tu memang seronok. Tapi you all kena pasangkan niat bahawa kita di Content Metal ni kita cuba membantu orang. Sebab macam saya cerita dalam tu, saya inspired daripada sharing macam ni sebab dulu saya rajin dengan sharing. Jadi ada dulu sharing daripada Kak Umi. Kalau perasan Huda, Kak Umi dah lama tak masuk dalam grup kita. Ya. Mana dia pergi? Tak tahu Tak tahu. Puan Umi Johor Bahru. You kenal kan? Tak. You kenal Tak ke? perasan yang mana satu. You tak perasan yang mungkin awal-awal tu ada. Pak Huda kata masih ada. Dia ni saya pernah dengan sharing. Dr. Wida respon dekat chat masih ada dia kata. Masih ada tapi dia tak aktif. Dulu mula-mula dia aktif. Dia ada masuk dalam grup kita lah. Sebab apa? Saya rasa beliau yang memang personally dia inspire saya. Sebab apa? Dia seorang ibu dari Johor Bahru, tak silap saya, berumur 60 tahun. Tak tahu IT, tak tahu apa. And then dia ada mention bahawa anak-anak dia pun tak join tau. Tak join sebab mungkin tak percayalah pada seorang ibu. Tapi dia berusaha keras untuk aktif dalam Content Metal. Jadi memang yang itu saya rasa terkesan. Saya kata saya rasa somebody yang memang saya respect lah. Jadi
saya rasa sebab bila di Continental ni, bila saya join Continental, saya rasa saya tua tahu. Ramai yang muda-muda semua. Saya tahu ramai sini ada ke yang lebih pada umur 50 tahun macam saya ni. Saya tak ramai, macam tak ramai lah. Tapi lepas bila tengok dalam grup, dah semakin sekarang semakin ramai lah. Sebelum ni awal-awal pelibatan saya tak ramai. Semuanya muda-muda. Jadi saya seru lah. Saya rasa kita pasang niat. Bukan, memang betul. That's why kita tak nak kejar komisen. Cuba niatkan untuk membantu seramai yang mungkin. Jadi kita menyampaikan satu platform yang bagus yang saya terdapat manfaat pada semua orang. Macam sahabat-sahabat yang dealer-dealer saya baru ni, kita bagus kita berkongsi rezeki. Ini matlamat kami, berkongsi rezeki. Jadi macam saya pun, macam mana saya boleh dealer, Huda, ialah saya beritahu kawan-kawan saya ni, orang beli tahu berapa, ni saya share lah, bukanlah nak bangga diri. Ada yang beli sekali 20 unit, 50 unit. Saya cakap diorang, Datuk, you tolonglah jadi dealer. Saya tak sanggup makan you punya komisen dia. Saya rasa bersalah sebab dia orang semua sahabat-sahabat saya. Jadi saya rasa you cepat-cepat jadi dealer supaya kita boleh kongsi rezeki. Saya explain kat orang, this is benefit of dealer. Bila orang dah faham, then they go up jadi dealer. Jadi bila dealer, alhamdulillah. Bila orang sudah jadi dealer, saya pun jadi dealer. Betul kan? Jadi konsep saya bukanlah saya nak kejar pangkat. Maksud dia, saya cuba membantu sebanyak mungkin kita berkongsi rezeki. Saya punya style, saya mula-mula orang masuk, ada satu owner restoran tu nak beli sekali, first time dia beli 20 unit. Saya kata jangan beli dulu. Puan beli 1 unit dulu. Saya upgrade you promote, then you beli the rest. Sebab saya kena bagi tahu benda tu. Sebab kalau kita tak bagi tahu benda tu, sooner or later diorang tahu juga. Jadi based on that, saya dapat trust orang, diorang percaya saya, and then they continue with Continental. So kita ni kena ingat, saya ingatkan diri saya, kita menjual satu syariah produk, syariah compliant produk, jadi kita pun kena jadi syariah compliant consultant. Jadi kita kena cerita yang benar, insya-Allah ada rezeki untuk kita masing-masing. Alright, dah. Balik kepada tadi sudah selesai kupas sikit. Saya ada mungkin cepat sikit. Alright, saya rasa macam inilah. Saya nak sentuh sikit. Lately ni, kalau you tengok dalam news, saya tak tahu mungkin ada. The first quarter of the year ni, kita tengok banyak center bank di dunia ialah menambah aset reserve gold diorang. Contohnya kalau tengok the latest news, dalam satu news, Singapura adalah satu negara yang banyak menambah aset gold mereka. Ni center bank diikuti oleh China, Turki, India dan Philippines. Memang naik mendadak. Jadi saya rasa kita kena mentaliti macam center bank lah. Kalau bank pun sendiri menambah gold, jadi kita ni semua penyimpan emas, bukan saja konsultan, tapi kita ni penyimpan emas dulu. Jadi kita pun kena ambil peluang, percaya kepada emas, dan kita sendiri menyimpanlah emas sebanyak mungkin. Saya suka sebutkan di Continental, saya dapati banyak orang yang confused pasal especially orang kita, mereka berfikir dalam duit, RM. Sebenarnya di Continental tu, bila you dah buka akaun Continental, sedar tak sedar sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kedai emas sendiri. Kedai emas sendiri. Jadi you kena tukar mindset. Mindset kita ialah grammage. Kita kena fokus pada gram. Saya selalu cakapkan, dulu pun saya ada mention pasal ni, more grammage, more profit. Apa-apa pun, it's all about grammage. Berat. Berapa berat emas yang kita dah kumpul, berapa banyak emas yang kita boleh kumpul dalam sama ada akaun GSA ke, GCA ke, ataupun JE. So ini mindset dia kena tukar. Target kita adalah untuk menyimpan atau mengumpul sebanyak emas yang mungkin. Balik pada isu tadi juga, saya pun tak ramai. Jadi sekarang isu dia, sekarang tengok US dollar semakin meningkat. Kalau you all berniaga, macam saya ada berurusan dengan import macam daging kan. Ada sahabat saya ada share dalam satu restoran. Jadi kami banyak mengimport daging-daging daripada New Zealand. Jadi kita affected dengan currency. Jadi this is all inflation. Jadi apa yang kita buat ialah kita di Continental kita boleh hash kita punya duit kita dengan gold dulu. Inilah salah satu ekonomi recovery yang Datuk Lim kami championkan benda ni lah. Saya rasa itu sajalah. Dah, kalau apa-apa lagi yang nak tambah. Okey, sebelum berakhir, saya ada soalan satu lah dekat Tuan Art. Special ni soalan ni. Okey, insyaAllah kalau saya cuba jawab kalau saya boleh. Bila target nak naik merchant? Okey, good question. Sebenarnya dalam hidup saya memang saya ada personal target. Saya share sikit. Masa saya bekerja, saya seorang jentera. First target saya nak jadi professional engineer. Dalam masa 10 tahun, kurang daripada that lah, saya berjaya dapat professional engineer saya. Dan dalam hidup saya pun, dalam setiap umur saya
saya ada target sendirilah. Tapi target ni biasanya saya akan ceritakan selepas saya berjaya. Contohnya saya nak pergi haji sebelum 50, alhamdulillah saya berjaya. Saya nak panjat Gunung Kinabalu sebelum saya umur 50 saya berjaya. Saya itu antara ada lain-lain saya tak nak cerita lah. Tapi bila soalan Huda kata bila nak jadi merchant, I keep to myself first. Because pada saya target ni saya tak nak cerita ke orang. Saya cuba usaha target tu. Contoh nak jadi Didi, betul. Saya target dalam masa setahun Huda. Jadi alhamdulillah dalam masa setahun lari sikitlah. Saya berjaya jadi Didi. Sebab pada saya macam Huda punya soalan tu, everybody, kita semua ni kita kena set our own target. And then kita fokus and then kita achieve target. Hidup kita kalau tak ada target, saya rasa it's something you macam you plan to fail lah kan. Gitulah. So nak jawab soalan tu saya tak nak, saya keep to myself. Memang everybody suka cerita. Jadi sebab saya suka bercerita selepas saya berjaya. Atau kalau lagi saya tahu saya akan cerita lah. Baik. Tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan, pastinya kita perlu ada target untuk berjaya. Kena ada target lah di QM ni. Alright, so terima kasih Tuan Ayah dan sekali lagi tahniah daripada saya kerana mencapai DD. Dan untuk semua speaker pada malam ini, Puan Liza, Puan Rabiza, Puan Ros dan juga Ayah lagi sekali, saya mewakili TGC dan founder Merchant Dr. Wida ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kesudian berkongsi pada malam ini. Dan walaupun dalam jangka masa yang singkat, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita semua dekat sini dapat banyak sangat info dan mungkin akan memberikan semangat, tips dan membetulkan balik perjalanan kita di dalam QM ni, khususnya kepada mereka-mereka yang ingin menjadi konsultan juga di quantum method ni, insyaAllah. Alright tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berhenti sampai di sini saja. Namun begitu saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada hujung minggu ini kita akan ke road tour di Kuching pada hari Sabtu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada kenalan ataupun masih lagi belum mendaftar, boleh mendaftar terus. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama kembali di TGC Weekly Training seperti biasa, perkongsian berkenaan dengan company dan produk, berkenaan dengan sistem dan juga reseller. Jadi teruskan bersama dengan kami, insyaAllah minggu depan pun ada konsultan sharing. Jumpa lagi dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih lagi sekali kepada semua yang masuk tepat pada waktunya, memberikan komen dan memberikan tanda-tanda yang baik, memberikan komen yang baik dekat sini dan yang terus stay dekat sini sehingga habis. Alright, so terima kasih semua sekali. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.